وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. حسبي الله لديني، حسبي الله لما أحمني، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المسألة في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله الذي لا إله إلا هو توكلت وإليه أنيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wal rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram wa bi siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasruqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'ayullah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta hamala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian pagi ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Allah insyaAllah. Untuk lagi barakah pagi ini kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. InsyaAllah sebelum kita mulakan, kita share dengan sahabat-sahabat, InsyaAllah grup, mohon share sama-sama surah masjid, kita share InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, jumpa lagi. Tamat sudah kita punya Sunnatullah, kitab Sunnatullah. Kita hari ini cuba baca sama-sama InsyaAllah tafsir Quran yang ditulis oleh Tuan Guru kita, Tuan Guru Ni'mat Abdul Aziz Nikmat, yang telah ditulis lama juga. InsyaAllah tafsir Quran Tuan Guru Ni'mat Aziz, saya ambil yang ditulis surah Hud. Sebelum itu kita sama-sama kita Al-Fatihah untuk Tuan Guru yang telah pergi sama, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
InsyaAllah kita cuba baca sama-sama tafsir Tuan Guru kita, Tuan Guru Nik Aziz, InsyaAllah. Ini tajuk bab surah Hud. Tengok kita baca pengenalan insyaAllah mula-mula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kitab akan dimulai dengan bismillah. Itu kelebihan apa saja kitab yang mula-mula sekali ditulis mesti adalah bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya setiap apa benda yang kita lakukan tak ada lain dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pastikan kita dimulakan hidup kita semuanya dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Taala. Walaupun setakat minum, walaupun setakat makan sedikit atau banyak, walaupun setakat kerja yang apa yang kita gerak je, mesti dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang hebatnya dengan nama Allah Taala. Apa saja kita gerakkan, nak keluar rumah pun kita mesti bismillahi tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, iaitu mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lari kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena dengan keadaan semasa sekarang, ya, memang kita perlu Allah Taala. Pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak keluar rumah, nak tidur balik, nak tidur, nak keluar rumah, nak tidur, nak bergerak ke tempat kerja, semuanya bismillah. Paling minimum nak tidur pun bismillahirrahmanirrahim. Kata orang tua, kata tok guru kita semua, bismillah 21 kali. Contoh, nak tidur saja, apalagi nak bergerak keluar rumah. Yang kami amalkan bismillahi tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di samping kita baca doa naik kenderaan, alhamdulillahillazi sakhkhara lana. Ditambah lagi dengan bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Itu antara doa-doa yang penting. Tapi pentingnya adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala. Pastikan, jangan langsung tak ada. Makan macam mana pun tetap dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, InsyaAllah. Ya, pengenalan yang dimulai dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian dibacakan doa, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala pujian hanya kepada Allah. Kami memuji, meminta tolong dan meminta ampun kepadanya. Kami memohon dijauhkan daripada keburukan diri kami, daripada jahat amalan kami. Setiap yang Allah beri hidayah kepadanya, dia tidak akan sesat. Sesiapa yang disesatkan, tidak ada hidayah untuknya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Esa. Tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Ini doa yang ditulis oleh Tuan Guru, ya. Doa sesungguhnya, ya, innal hamdalillah, ya. Sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah. Tak ada lain yang kita boleh puji selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berhak, yang menerima puji. Kami memuji, itu sebagai hamba kita memuji pencipta kita, minta tolong dan minta ampun kepadanya. Itulah tempat kita minta tolong. Nahmadu wa nasta'in.
Ataupun kita baca Fatihah ada bab nasta'in, ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat kita minta tolong. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, mohon tolong. Sekarang kita dalam keadaan hebat dengan keadaan semasa keadaan pandemik. Kita tak boleh minta tolong siapa lagi dah. Kita mesti minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Tiap benda, tiap yang berlaku, semuanya ciptaan Allah Ta'ala, perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dan minta ampun. Adabnya, bila kita mohon pertolongan, kita mohon ampun. Kemungkinan banyak kesilapan kita, banyak laranya kita dari Allah. Jahat perangai, kami mohon dijauhkan daripada keburukan diri kami. Mohon kita kepada Allah Ta'ala, jauhkan bab perangai yang buruk. Minta kepada Allah Ta'ala, jauhkan keburukan diri kami daripada jahat amalan kami. Semua kena declare, semua kena mengaku kerana perangai kita. Siapa yang Allah diberi hadiah kepada, diberi hidayah kepadanya, dia siapa yang Allah beri hidayah kepadanya, Allah lah yang dia tidak akan sesat. Siapa yang disesatkan tidak ada hidayah. Ya Allah bagi hidayah, insya-Allah tak akan sesat. Syaratnya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hidayah. Siapa yang disesatkan, tidak ada hidayah untuknya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Esa. Tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Ni doa yang mula-mula dibaca dalam pengenalan di tafsir Al-Quran Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Tafsir surah Hud ini merupakan penerbitan sulung bagi kuliah tafsir almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Ia diterbitkan pada tahun 1996. Menurut ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam penerbitan asal buku ini yang diterbitkan pada tahun 1996, penerbitan tafsir surah Hud diusahakan bertujuan mengumpul dana untuk Ma'had Dakwah wal Imamah Nilampuri yang sekarang dikenali sebagai Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra atau KIAS, yang akan melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah di Guangzhou, China. Alhamdulillah, hasil usaha ini dapat mencapai tujuan berkenaan. Mengapa surah Hud ini dipilih untuk ditranskripkan, disunting dan diterbitkan pada masa itu? Surah Hud dipilih atas faktor surah ini disampaikan oleh almarhum Tuan Guru sebelum dan ketika Tuan Guru memegang tampuk pemerintahan Kerajaan Kelantan pada tahun 1990. Jadi ada kuliah yang berlangsung sebelum Tuan Guru memegang jawatan Menteri Besar, dan ada yang kuliah yang disampaikan di saat Tuan Guru memegang jawatan Menteri Besar. Justru surah ini sangat istimewa bagi rakyat Kelantan pada ketika itu, memandangkan pada tahun 1990 pilihan raya umum berlangsung dengan pertandingan sengit antara Angkatan Perpaduan Ummah, PAS Semangat 46 dan lainnya, dan Barisan Nasional di negeri Kelantan. Dengan jumlah ayat sebanyak 123 ayat, ia membawa kita ke samudera ilmu yang lebih luas di samping pengisian yang padat daripada almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, beserta huraiannya yang jelas dan mantap. Surah Hud ini banyak mengandungi cerita dan pengajaran. Tuan Guru berkata, intisari hidup Nabi Hud alaihissalam di dunia ini untuk kita jadikan contoh. Walaupun surah ini dipanggil surah Hud, tetapi apabila Allah Ta'ala bercerita, dia pungut habis cerita-cerita yang diperjuangkan, yang seperjuangan dengan Nabi Hud, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Saleh,
cerita Nabi Syuaib dan 2-3 Nabi lain yang dikira sebagai tokoh dan mempunyai banyak cerita. Orang yang tidak ada cerita semasa hidupnya di atas muka bumi, muka dunia ini, laksana orang lesu dan kaku. Bangun pagi bawa lembu ke padang, sebelah petang sabit rumput, kemudian balik ke rumah dan tidur. Ni cerita kitab ni, buku ini yang tulis tuan guru, mengenai cerita hidup, intisari hidup Nabi Hud alaihissalam di dunia untuk kita jadikan contoh. Walaupun surah dipanggil surah Hud, tetapi Allah Ta'ala bercerita, cerita yang menceritakan cerita-cerita orang yang seperjuangan dengan Nabi Hud, cerita Nabi Hud, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Saleh, cerita Nabi Syuaib, dan 2-3 Nabi yang lain yang dikira sebagai tokoh yang mempunyai banyak cerita. Orang yang tidak ada cerita semasa hidupnya di atas muka dunia ini, laksana orang yang lesu dan kaku. Maksudnya kita ni satu-satunya ada benda yang kita buat di dunia ni, mesti ada cerita. Yang terbaik adalah cerita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada bab-bab yang buruk. Cerita yang terbaik sepatutnya kita luangkan ataupun kita jadikan kehidupan kita. Contoh Nabi-Nabi yang disebut tersebut yang memperjuangkan dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita, orang yang tak ada cerita kat dunia diibaratkan bangun pagi bawa lembu ke padang, kemudian sebelah petang sabit rumput, kemudian balik ke rumah tidur. Tak ada cerita apa. Itu yang rugi. Itu yang rugi kehidupannya. Itu bab pengenalan dalam kitab ini. Tuan-tuan kalau ada kitab ni boleh cari, ada menceritakan kaedah penyusunan dan penulisan. Saya baca sikit. Bagi tafsir surah Hud, kami tidak menyunting daripada transkrip asal audio kuliah, tetapi kami menyunting daripada buku asal yang diterbitkan pada tahun 1996. Usaha ini dilaksanakan oleh Syarikat Gerak Insan. Ini kerjasama para pelajar Mahad Dakwah wal Imamah. Dia berpandukan dengan buku asal sepenuhnya, maka maklumat berkenaan audio kuliah tafsir surah Hud berdasarkan menurut susunan dapat juga direkodkan sebagaimana yang dituliskan. Itu tuan-tuan boleh baca bab cara penyusunan, insya-Allah. Kemudian dia ada senarai misalan, kiasan dan analogi. Sebab berbahasa banyak bahasa Kelantan digunakan. Okey, kita terus pergi ke mukaddimah. Sebelum mukaddimah ada ditulis di sini doa pembukaan. Detail terperinci. Tengok bab doa pembukaan sebelum kita baca pengenalan. Mukadimah, insya-Allah. Doa pembukaan yang mula-mula sekali tuan guru tulis ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ini pun penting. Penting, terlalu penting. Minta kita dijauhkan syaitan. Memang syaitan takkan berhenti sampai lani. Dia akan attack kita. Dia akan hias kita sampai kita sesat sesat-sesatnya. So, pastikan kita amalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Tadi permulaan mula sekali kita dengan nama Allah Ta'ala. Yang ini doa pembukaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Dan dibacakan lagi doa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maksudnya,
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Rasul yang paling mulia, pemimpin dan ketua kami Muhammad, dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda seluruhnya. Ini doa yang pertama. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kemudian berselawat ke atas Rasul yang paling mulia, pemimpin dan ketua kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan ahli keluarga dan sahabat baginda seluruhnya. Dan ditulis dengan doa yang keempat, wa ba'du fa inna asyrafal hadis kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri Muhammad muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya ucapan yang paling mulia ialah kitab Allah. Sebaik-baik penunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk urusan ialah perkara baharu di dalam petunjuknya. Seburuk-buruk urusan ialah perkara baharu di dalam petunjuknya. Setiap perkara baharu itu adalah bid'ah. Maksudnya, sungguhnya ucapan yang paling mulia ialah kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu kitab Al-Quran. Sebab tu kita tak ada lain, mesti balik kepada Al-Quran. Ini doa dia. Sesungguhnya ucapan yang paling mulia ialah kitab Allah. Itu yang terbaik setakat ini. Tak ada lagi yang lain dah, tak ada beza yang lain. Itulah sebaik-baiknya ucapan yang mulia dari kitab Allah Ta'ala. Sebaik-baik petunjuk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu petunjuk yang terbaik, yang tidak boleh disangkal lagi, iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditulis ni, seburuk urusan ialah perkara yang baharu dalam petunjuknya, dan setiap perkara baharu itu adalah bid'ah. Baru kita boleh kata bab bid'ah. Doa yang seterusnya, Allahumma alimna ma ja'ilna wa zakkirna ma nasina warzuqna tilawah kitabika ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa lagi, ya Allah, ajarkanlah kami apa yang kami masih jahil. Ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa, dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu malam dan sebahagian waktu siang. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai hajat untuk kami, wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Ini doa yang seterusnya. Kita minta kepada Allah Ta'ala, ajarkanlah kita apa yang kami masih jahil. Mohon kepada Allah Ta'ala, banyak sangat ilmu yang belum kita tahu. Kita mohon Allah Ta'ala, kita mengaku kita masih lagi jahil, ingatlah kan kami apa yang telah kami lupa. Kita mohon Allah Ta'ala ingatkan kita daripada apa yang kita telah lupa. Sebab kita ni memang mudah lupa. Kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu malam dan sebahagian di waktu siang. Mohon kepada Allah Ta'ala, baca tak kira siang ataupun malam. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai hajat untuk kami. Itulah tempat yang paling hebat. Iaitulah kitab yang paling hebat yang kita kena pegang sampai kita habis umur, Al-Quran. Wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ini doa yang hebat, yang kena amalkan kita semua tiap-tiap masa. Maksudnya saya baca,
Wahai Tuhan, terangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku, bukakanlah simpul lidahku, supaya mereka memahami kata-kataku. Wahai Tuhan, permudahkanlah, jangan susahkan. Jangan susahkannya. Tu. Kemudian doa yang terusnya, ya alim, alimna min ilmika ma tarda bihi anna, wa la tu'akhizna bima ta'lamuhu minna. Maksudnya doa yang ini kemudian ni, wahai Tuhan yang maha mengetahui, ajarkanlah kami daripada ilmu-Mu yang Engkau redha untuk kami. Janganlah Engkau ambil daripada apa yang telah Engkau ajarkan daripada kami. Mohon kita pada Allah Ta'ala, mohon rayu, minta diajarkan kita terus ilmu yang ditunjukkan. Dan mohon rayu pada Allah Ta'ala, jangan diambil apa yang telah kita diajarkan. Mohon pada Allah Ta'ala, dia tersimpan pada dada kita. Kemudian doa yang tambah lagi, ya halim halqa khaliqna bi khululik. Ya halim khaliqna bi khulukil ilm wa haqqitna bi haqqaiqil ilmi. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan yang maha santun, bentukkanlah akhlak kami dengan akhlak yang santun, dan kurniakanlah kepada kami kebenaran ilmu. Doa yang seterusnya kita minta kepada Allah Ta'ala yang maha santun, minta dibentukkan akhlak kita dengan akhlak yang santun. Itu pentingnya bab akhlak. Dia ada bab akhlak, bab ada adab. Kedua-duanya perlu ada. Kemudian doa yang hujungnya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini doa selalu dalam ayat Quran. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu doa yang ujung. Kemudian ucapan pembuka dan doa ini disalin. Doa-doa ini adalah ucapan pembuka dan doa yang disalin sepenuhnya daripada ucapan almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat sebelum memulakan kuliah tafsir beliau setiap hari Jumaat. Inilah doa dia. Panjang daripada auzubillahi minasyaitonirrajim sampailah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu doa dia. Habis bab doa pembukaan, kita masuk dengan mukaddimah. Belum masuk surah Hud lagi, ya. Kita tengok mukaddimah ni. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Surah Yusuf yang telah dibaca oleh kita berkali-kali merupakan surah yang mengisahkan perihal Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yaqub serta adik-beradiknya. Juga memaparkan kisah kepintaran dan kebijakan Yusuf mengendalikan urusan ekonomi negara Mesir. Walaupun cerita itu mengenai Yusuf, tetapi hakikat pengajarannya Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita semua. Ni kita sekarang nak ambil Hud, tapi diceritakan bab surah Yusuf pun ada diceritakan perihal Nabi Yusuf. Tujuannya ialah untuk memaparkan kepintaran dan bijaknya Nabi Yusuf mengendalikan urusan ekonomi negara Mesir. Cerita ini mengenai Yusuf, tetapi hakikat pengajarannya Allah Ta'ala tujukan kepada kita semua. Kita faham macam mana di mesej untuk kita. Betapa besarnya kerajaan Nabi Yusuf hingga boleh ditumpangi oleh orang lain, tetapi beliau tetap merendahkan dirinya, berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon dimatikan sebagai seorang Islam dan dimasukkan ke namanya ke akhirat kelak. Dimasukkan namanya ke akhirat kelak.
dalam senarai orang-orang yang saleh. Inilah tujuan utama Allah Ta'ala membawakan cerita-cerita sebegini kepada kita, kerana di dunia ini tidak kurang dengan kepelbagaian ceritanya. Dunia ini penuh, dunia ini walaupun bagaimana luas sekalipun, hakikatnya ia sempit seluas tempurung. Apa sahaja yang berlaku di bumi Eropah, kita di benua Asia boleh mendengarnya. Begitulah juga sebaliknya. Apa sahaja yang berlaku di benua Asia, orang-orang di bumi Eropah juga boleh mendengarnya dalam jam dan minit itu juga. Bila akhir zaman semuanya boleh berlaku. Ini ditunjukkan, dunia ni kecil sangat. Apa yang berlaku sekarang boleh kita tengok siaran langsung, bukan rakaman, terus menerus dah pun berlaku sekarang. Artinya walau macam mana banyak cerita yang berlaku di muka bumi dunia ini, tetapi semua cerita yang berlaku selain daripada cerita-cerita Nabi tidak memberi manfaat kepada kamu semua. Kamu boleh mendengarnya tetapi hanya sampai sebagai sampah sarap. Cerita yang benar-benar boleh membaiki dan membentuk peribadi kamu ialah cerita-cerita yang sengaja aku utuskan ke muka dunia ini untuk menjadi contoh dan tiruan kamu semua, iaitu golongan Nabi dan Rasul. Baik Nabi kamu sendiri Muhammad atau mana-mana Nabi sekalipun. Maka orang-orang inilah yang aku lantik sebagai guru bagi manusia seluruh dunia. Allah memerintahkan, menceritakan mana cerita di muka dunia ini, itu semua berlaku kerana cerita-cerita biasa. Cerita yang membawa manfaat, boleh dengar, boleh dengar dengan cerita-cerita dalam kitab untuk menceritakan keadaan yang sebelum tu supaya menjadi manfaat pada kita. Oleh yang demikian, selain daripada tutur kata dan tingkah laku mereka, maka cerita-cerita mereka yang Allah sebutkan kepada kita merupakan perkara yang benar-benar perlu jadikan contoh. Kalau cerita orang lain kebetulan selaras dengan cerita-cerita itu, tidak mengapalah, kamu hendak tiru. Tetapi kalau cerita itu baik manusia di barat, manusia di timur, jika tidak selaras dengan cerita orang yang aku sendiri lantik sebagai guru kamu, maka buanglah cerita itu daripada kepala dan pemikiran kamu. Ini mukadimah. Seperkara lagi kepada kita yang berminat menulis cerita dan drama, maka kita boleh sedut roh dan semangat cerita Nabi-Nabi ini untuk dijadikan asas cerita yang kita buat. Untuk menghidupkan apa yang kita tulis. Sebagai penulis, kita boleh sedut ataupun kita boleh ambil daripada bab cerita-cerita zaman Nabi-Nabi untuk dijadikan asas apa yang kita nak buat. Sama ada kita hendak bubuh nama cerita rekaan ataupun cerpen, nama yang tidak penting. Apa yang penting, roh dan semangat para Nabi serta Rasul perlu kita ambil, masukkan ke dalam penulisan sastra kita. Maka barulah kerja kita jadi ibadat. Titik peluh kita bukan saja meroleh duit di dunia, tetapi di akhirat kelak kepada kita pahala dan ganjaran. Hanya kalau kita menulis, kalau kita membuat satu untuk membuat cerita, pastikan benda itu bermanfaat. Bukan di dunia saja nak menulis macam ni, bukan untuk dunia saja, tapi untuk di akhirat. Pasal apa? Dimanfaatkan untuk orang lain. Itulah ceritanya. Sebagaimana surah Yusuf, surah Hud juga adalah nama orang di zaman dahulu. Bilakah Nabi Hud diutuskan? Di kampung mana dia dibesarkan? Allah Ta'ala tidak menyebut benda-benda begini kerana ia tidak mustahak sangat. Yang mustahaknya ialah intisari hidup Nabi Hud di dunia untuk kita jadikan contoh. Walaupun surah ini dipanggil surah Hud, tetapi apabila Allah Ta'ala bercerita, dia pungut habis cerita-cerita orang yang seperjuangan dengan Hud.
cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Saleh, cerita Nabi Shu'aib dan 2-3 cerita Nabi lain yang dikira sebagai tokoh dan mempunyai banyak cerita. Orang yang tidak ada cerita semasa hidupnya di atas muka bumi ini laksana orang lesu dan kaku. Bangun pagi bawa lembu ke padang, sebelah petang sabit rumput, kemudian balik ke rumah dan tidur. Tu diibaratkan orang yang tak ada cerita. Kalau kita hidup macam ini saja, orang panggil hidup tidak bercerita atau hidup tidak bernama. Apabila hidup tidak bernama semasa hidup, orang tidak terasa keberadaannya di kampung. Kalau mati pun orang tidak merasa kosong, tidak merasa tersungkur dalam hati, kerana tidak ada benda yang dia buat di atas muka dunia ini. Tak sepatutnya kita buat. Pastikan kita ada buat something yang boleh mengingatkan orang sebelum kita mati. Lepas tu cerita kena ada. Ceritanya bukan direka-reka. Ceritanya maksudnya kita ni, perangai kita dengan Allah macam mana, perangai kita dengan Rasulullah macam mana. Itu yang dia beri contoh. Kalau tak ada cerita dengan Allah Ta'ala, kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala, ia di bagaran hidupnya kosong. Hidup di dunia ni tak ada cerita, hanya cuma lesu dan kaku. Ditulis sini. Bangun pagi bawa lembu ke ladang, kemudian ke padang, sebelah petang sabit rumput, kemudian balik ke rumah, tidur. Itulah cerita. Kalau dia mati pun tak teringat pun orang. Tak ada teringat pun siapa dia. Kita tak sedih, tak terasa sedih pun. Tapi kalau tengok, contoh kalau tuan ulama-ulama meninggal, terasa sedih. Pasal apa? Hebatnya dakwah dia, hebat kesannya dakwah dia, hebatnya tarbiyah dia kepada kita. Baru ni Tuan Guru Ali Jabir, bukan orang Indonesia tapi orang Madinah, tapi dia buat macam-macam hebat untuk Islam, untuk Rasulullah, untuk Allah, untuk kitab Allah Ta'ala. Hafal 30 juzuk. Orang terkesan permergiannya. Pasal apa? Dia ada cerita yang mengenai dia dengan Allah Ta'ala, yakni menangkan agama Allah Ta'ala. Itu masih berterusan sampai habis. Itu ada kesan. Maksudnya ada cerita. Matinya ada tersungkur hati kita, teringatkan dia. Sedih yang amat sangat. Itu bab cerita yang dimaksudkan. Tetapi kalau di dalam hidupnya ada cerita, dia mengajar orang yang jahil berlumut hingga boleh diperlicinkan habis lumutnya. Artinya dia telah membuat satu cerita yang orang lain boleh tiru. Atau dia baka jenis miskin. Ibu bapa atau datuknya, ibu bapa dan datuknya miskin, tetapi ia menjadi kaya raya kerana masuk hutan atas atau berniaga. Maka dia telah membuat satu cerita dari orang lain, boleh menyebut-nyebut namanya. Maka orang-orang begini adalah orang yang aktif, iaitu jenis orang yang buat kerja hingga boleh dibuat cerita di kampung-kampung. Tadi dah contoh tadi. Maksudnya orang yang ada bab cerita di kawasan hidupnya. Waktu di lorong hidupnya, dia ada cerita. Contohnya dia mengajar orang yang jahil, yang berlumut. Contohnya tak tahu apa, sampai habis dia mengetahui. Itu proses ceritanya. Dia ada cerita mengajar orang. Nabi-nabi adalah jenis orang yang ada cerita kerana kehidupan mereka bukan datang untuk menjenguk dunia saja. Ni Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala tu adalah yang terpilih, orang yang dipanggil orang yang ada cerita kerana kehidupan mereka bukan datang untuk ziarah dunia ni. Mereka adalah kerja tugas di muka dunia ini yang menyebabkan mereka ada cerita. Cerita mereka bukan orang-orang kampung saja yang bercakap mengenainya. Malah Tuhan sendiri membawa cerita mereka ke dalam Quran Al-Karim. Kita sebagai manusia Muslim
yang bernabikan Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sangat perlu kita meneladani segala cerita yang telah dicetuskan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Kalau kita tidak ada apa-apa cerita di dalam hidup, maka tidak ada faedahnya kita bernabikan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi ialah sifat aktif bekerja sampai boleh dibuat cerita di muka dunia ini. Ni, ya. Maksudnya bukan saja-saja Allah hantar Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi jenis ini ada cerita kerana kehidupan mereka bukan datang menjenguk dunia saja. Mereka ada kerja yang tugas di muka dunia ini menyebabkan mereka ada cerita. Tugas dia hebat. Sebab tu dia ada cerita. Cerita mereka bukan saja orang kampung yang mencakap mengenai, malah Tuhan sendiri membawa cerita mereka ke dalam, ditulis dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, kita sebagai manusia Muslim yang bernabikan Nabi Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, perlu sangat kita ikut, follow dan teladani segala cerita yang dicetuskan oleh Nabi-Nabi dahulu. Sebab tu kita kena ikut Rasulullah SAW. Jangan ikut benda yang lain. Contoh dah ada Allah utuskan. Kenapa kita nak berpandukan yang lain? Sebab tu Nabi, ya, padanya kita bernabikan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi ialah sifat aktif. Ya, sifat aktif bekerja sampai boleh dibuat cerita di muka dunia. Sebab tu dia tak boleh duduk diam di dunia ni. Pastikan kita berbuat sesuatu dengan apa yang ditugaskan, apa yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis mukadimah, kita akan jumpa petang ni betul-betul muka surat 1, tafsir ayat 1 surah Hud, insya-Allah. Belajar ni kena berperingkat-peringkat daripada kulit ke kulit, insya-Allah. Ya, kita mulakan tafsir petang ini, insya-Allah. Tafsir ayat pertama, ya, surah Hud. Kita jumpa petang ni, insya-Allah. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, ni ayat yang pertama. Alif lam ra, Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu, yakni susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Surah Hud, surah nombor 11 ayat nombor 1. InsyaAllah kita jumpa petang ni tafsir ayat yang pertama daripada buku yang ditulis oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Habis kita mukadimah, kita jumpa insyaAllah tafsir ayat pertama. Kita sudahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari amrina wa ahliha walina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta.
تحسنا بعز وجبر وتصمنا بملكوت الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق يا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى يا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا أزجارك وجل تنارك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم اللهم إنا أعوذ بك من شر كل جبار أنيد وأعوذ بك من شر كل شيطان مارد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله ولرسول المؤمنين اللهم اغنينا بحلال حرامك وبفضل سواك باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله العلي الديان سبحان الله شديد الأركان سبحان من لا يشغله شأن عن شأن سبحان الله الحنان منان سبحان الله العلي الديان سبحان الله شديد الأركان سبحان ما يذهب بالليل ويأتي بالنهار سبحان من لا يشغله شأن عن شأن سبحان الله الحنان منان سبحان الله المسبح في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi tafsir ayat pertama petang ni. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.